Okey, hari ini kita belajar tentang luas poligon. Okey, luas poligon. Kita tengok tiga titik ni adalah formula bagi luas poligon. Nampak macam susah tapi sebenarnya dia senang je. Okey, cikgu tunjukkan macam mana formula tu boleh terbentuk. Okey, mula-mula kita kena buat formulanya adalah 1/2. Lepas tu kita susun dulu X, Y. Satu-satu titik kita susun. Kalau kita nak mula dengan X1, Y1, kita mula dengan X1, Y1. Kemudian kita boleh pilih sama ada kita nak ikut arah jam atau lawan jam. So kalau awak nak mula dengan A, lepas tu B, lepas tu C pun tak ada masalah. Ataupun awak mula dengan A, lepas tu C, lepas tu B. Boleh mana-mana, ikut arah jam atau lawan jam. Okey. So cikgu buat lepas tu, cikgu pergi titik B, X2, Y2, kemudian X3, Y3, dan mesti ingat kalau awak mau mula dengan X1, Y1, nanti awak punya belakang ni pun mesti habiskan dengan titik yang sama. Titik yang sama. Okey. So, alamak. Jadi 1/2 modulus dan kita kena darab macam ni, darab silang. So kalau di arah kanan dia positif lah. Jadi dia akan jadi X1 Y2 tambah X2 Y3 tambah X3 Y1. Okey. Awak boleh buat macam tu ataupun awak boleh mana-mana macam ni. Mana satu? Cikgu tunjuk atas dulu. Kalau ke kanan tambah, kalau dia pusing balik ke kiri, anak panah ke kiri ni, dia akan jadi tolak. So tolak X1 Y3 tolak X3 Y2 tolak X2 Y1. Okey, ataupun boleh ditulis sebagai 1/2 X1 Y2 tambah X2 Y3 tambah X3 Y1. Lepas tu dia tolak kurungan yang ni tambah X1 Y3 tambah X3 Y2 tambah X2 Y1. Okey, mana-manalah awak nak buat. Okey, sama juga dengan segi empat. Segi empat pun sama. Kita ada titik A, B, C, D. Macam cikgu kata tadi, awak nak buat formula tu dia mesti mengikut arah jam atau mengikut arah lawan jam. So kalau cikgu nak mula dengan A, cikgu nak ikut arah jam, cikgu akan lepas tu D lah. Ikutlah mana-mana. Dia boleh mula A, lepas tu D ataupun A, B. Tapi awak tak boleh daripada A, awak pilih A, lepas tu awak buat terus ke C. Tak boleh. Dia tak boleh buat macam tu. Dia mesti sama ada arah jam atau lawan jam. Okey. Lepas tu kita buat sama je macam yang segitiga. Segi empat pun sama juga. So, X1, Y1, cikgu pergi ke titik B. X2, Y2, cikgu pergi ke titik C. X3, Y3, X4, Y4. Cikgu tu silap. Mesti pastikan titik awak mula dengan titik A berakhir dengan titik A juga. Jadi X1, Y1. Mesti pastikan dia macam tu. Dan kita buat benda yang sama lah. 1/2 ke sini dia akan jadi darab X1, Y2, kemudian tambah X2, Y3, tambah X3, Y4, tambah X4, Y1, tolak X1, Y4, tolak X4, Y3, tolak X3, Y2,
tolak X2 Y1. Okey, macam itulah cara formula ni terbentuk. Okey, sampai sini jelas tak? Cikgu, yang first tu memang kena titik A. Tak semestinya. Awak nak mula titik C pun boleh. Tapi yang penting mesti pastikan titik yang pertama dengan titik belakang ni sama. Dia mesti berakhir dengan titik pertama dengan titik belakang. Okey. Okey, kita tengok contoh. Dia minta cari luas segitiga ABC dengan bucu-bucunya ialah ABC. Okey, so sekarang cikgu nak mula dengan titik C. Boleh je awak nak mula dengan titik mana-mana, tak ada masalah. So kita mula dengan titik C 28, kemudian B 53, kemudian A negatif 4, negatif 6. Kemudian balik ke titik C. Pastikan titik yang pertama dengan titik belakang dia samalah. Okey, jadi 28. So 1/2 darab jadi 6. 5 darab negatif 6 jadi negatif 30. Sebab dia positif kan, sepatutnya positif darab negatif dia tetap akan negatif lah. Ini darab sini dia jadi negatif 32. Ni sebelah sini dia akan jadi tolak. Tapi sebab 2 darab negatif 6 jadi negatif 12. So darab dengan tolak dia akan jadi tambah lah. Tambah dengan 12. Tolak dengan 40. Sampai sini jelas tak? Jelas tak sampai sini? Jelas, cikgu. Tambah 12, tambah 12. Tolak dengan 40. So dapat negatif 72. So sama dengan 1/2 negatif 72. So disebabkan dia ada modulus. Modulus ni dia akan mempositifkan nilai yang berada dalam modulus di situ. Jadi dia akan jadi 1/2 darab 72 lah. So dapatlah jawapan 36. Okey, kita tengok contoh 9. Koordinat bagi bucu-bucu sebuah segitiga ABC ialah A, B dan C. Cari nilai-nilai mungkin bagi K jika luas segitiga ABC ialah 18. So sama macam tadi cikgu kata, kita kena pilihlah satu titik yang permulaan yang kita nak guna. So kita nak mula dengan A. Katakan kita nak mula dengan A. So cikgu mula dengan A 85, kemudian B negatif 2, negatif 3, C, K negatif 1, A balik 85. Sama dengan dia dah bagi nilainya adalah 18. Okey, so kalau macam cikgu tak nak, sebab ni dah macam persamaan kan. So cikgu boleh pindahkan 1/2 ni ke sebelah siap-siap. So dia akan jadi kat sini dapat 36 lah. So ini darab sini dapat negatif 24 tambah 2 tambah 5K. Dan tolak dengan tolak 8 jadi tambah lah, tambah 8. Tolak dengan tolak jadi tambah 3K. Tolak dengan tolak jadi tambah. Okey, so kita tekan kalkulator. Kakak mana remote? Negatif 24 Remote TV mana? tambah 2 tambah 8 tambah 10 negatif 4. So jadi ini tambah ni dapat 8 lah. So 8K tolak 4 sama dengan 36. Okey, so ini kita balik kepada yang kita pernah belajar dulu. Kejap ya. Yang kita pernah belajar dulu. Kalau kita ada modulus dan kita ada persamaan macam ni,
So dia perlu dipecahkan kepada dua, satu positif, satu negatif. So sebenarnya modulus ni sama ada dia 8K tolak 4 sama dengan 36. Lepas tu kita letak negatif 8K tolak 4 sama dengan 36. Ataupun awak boleh tulis, pilihlah mana-mana awak tulis. Sama ada awak tulis macam ni, modulus itu yang dia positif negatif kan. Ataupun awak boleh pilih nak tulis macam ni, 8K tolak 4 sama dengan 36, 8K tolak 4 sama dengan negatif 36. So mana-mana satu pun boleh. Tapi konsep yang sebenar adalah ni lah. Okay. So cikgu selesaikan dekat sini. Jadi tolak pindah sebelah jadi tambah, jadi 8K sama dengan 40, jadi K sama dengan 5. Dan pula negatif pindah sebelah jadi negatif 36 sama dengan negatif 36. So 8K sama dengan negatif 4 pindah sebelah dia jadi negatif 32. Jadi K sama dengan negatif 4. Okey, sampai sini jelas tak? Ada soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada soalan nak tanya, cikgu teruskan. Kita tengok contoh lagi. Bucu-bucu bagi sebuah segitiga ABC ialah ABC. M dan N masing-masing ialah titik tengah bagi sisi AC dan BC. Okey. So awak buat segitiga. Lukis dulu, kalau tidak awak tak nampak nanti. So kita ada satu segitiga. So kita ada ABC. Dia kata M dan N masing-masing ialah titik tengah bagi sisi AC. So AC ni adalah M dan BC adalah N. So dia titik tengah, sama panjang lah kat sini. Okay, so dia minta soalannya A, koordinat M dengan N. So A ni adalah negatif 4, negatif 3. B adalah 7, 2. C adalah negatif 2, 3. So kita nak cari titik tengah, kita kena guna tambah, lepas tu bahagi 2. So ingat, titik yang berada dekat tengah diletakkan dekat tepi. So M X Y sama dengan tambah, lepas tu bahagi 2. Kita tambahkan X dulu, negatif 4 tambah negatif 2, kemudian bahagi 2. Kita buat Y pula, negatif 3 tambah 3 bahagi 2. So kita dapatlah jawapan negatif 6 bahagi 2, negatif 3, kosong. Tu untuk M. Untuk N pula sama juga, titik yang berada di tengah-tengah letak paling hujung. Kemudian sama dengan, kita selesaikan X dulu, 7 tambah negatif 2. 7 tambah negatif 2 bahagi 2. Kemudian 2 tambah 3 bahagi 2. 2 tambah 3 bahagi 2. Jadi dapatlah jawapan 7 tolak 2, 5. 5 per 2. 2 tambah 3, 5. 5 per 2. Okey, dia dapat jawapan kepada soalan A. Soalan B pula, dia kata nisbah luas segitiga CMN kepada luas sisi 4 ABNM. Okey, ABNM. So dia nak titik ABNM. Okey. So dia minta nisbah luas. Jadi kita kena cari luas CMN dululah. Kita kena cari luas CM dengan N dulu. Jadi kita buat macam biasa. Boleh tak cikgu panggil orang untuk jawabkan? Cikgu nak minta tadi macam orang lelaki, cikgu nak minta perempuan, cikgu nak minta Aisyah Radiah. Boleh tak Aisyah Radiah? Boleh cakap Aisyah Radiah? Syafiqah Amirah boleh cakap?
Okey. Tolong buat CMN punya ni. 1/2. Lepas tu modulus. Okey. Lepas tu Lepas tu okey, teruskan. Terus darabkan. Jalan buat sekali dengan dia. Boleh try kat awak punya tempat. Dapat? Dalam keadaan pecahan. Tulis dalam keadaan pecahan. Biar dalam tak wajar lah. Negatif 15/2. Okey, lepas tu tambah. Okey, lepas tu apa? Betul. Kita nak letak positif ke negatif? Positif. Betul lah. So dapat tambah 5. Kan? Tolak kosong. Lepas tu betul. Jadi jawapan kita adalah 1/2. Okey, boleh? Tak payah guna kalkulator pun tak apa. Awak tengok ni tolak jadi kosong lah tu kat situ. Jadi yang tinggal adalah 5 tambah 9, 14. Okey. Okey, terima kasih Syafika. Okey, cikgu nak test lelaki pula. Bagus. Cikgu nak test Muiz. Okey, Muiz. A, B and M. Muiz. Muiz tengah bercakap ke? Cikgu tak dengar pun. Okey. Kuat sikit Muiz. Awak pakai laptop ke pakai handphone? Tekan speaker. Tak dengar. Oh dah, okey. Teruskan. Tak dengar. Okey, tak apa Muiz. Cikgu teruskanlah. Nanti tak sempat pula cikgu nak terangkan locus. Okey, 1/2 darab dengan, terima kasih Muiz. Sorry sebab tak dengar. Negatif 4, negatif 3. Kemudian kita ada A, B pula 7/2. Kemudian N 5/2. 5/2. Kemudian M negatif 3, kosong. Balik ke A, negatif 4, negatif 3. So 1/2
Negatif 8 tambah 7 darab 5, 35 per 35. 35 per 2 kosong tambah 9 tolak kosong tambah 15 per 2 tolak 5 tambah 21. So negatif 8 tambah 35 per 2 tambah 9 tambah 15 per 2 tolak 5 tambah 21. So dapat jawapan 1 per 2 darab 42. Jadi jawapan dia adalah 21. So bila soalan minta nisbah, jadi 7 nisbah 21. Jadi kita kecilkan dapat 1 nisbah 3. Okay, sampai sini semua orang jelas kan? Okay, kalau jelas cikgu teruskan lagi. Okey, kita pergi kepada persamaan locus pula. Okey, apa itu persamaan locus? So, locus ni dia macam ada satu titik, yang bergerak sentiasa sama. Dan keadaan dia sentiasa sama daripada A. So, kalau macam kita tengok kat sini, kita nampak macam sukar lah. Susah nak kita nak nampak kan? Jadi, cikgu akan terus kepada soalan yang melibatkan ketiga-tiga persamaan ini. Dan perlu diingatkan, locus ni dia guna formula jarak. Okey, formula jarak tu awak pernah belajar masa form 3. So, formula jarak adalah punca kuasa X2 tolak X1 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Ini adalah formula jarak yang kita akan gunakan dalam persamaan locus. Jadi, cikgu akan terus direct kepada dia punya contoh. Okey, contoh dia yang pertama dia kata cari persamaan locus bagi titik P. Cara kita nak tulis, cara kita nak keluarkan maklumat, dia kata cari persamaan locus. So, kita nampak persamaan locus dah tentu kita kena guna formula jarak. Bagi titik bergerak P. Okey, P supaya jaraknya dari titik A. Ada titik A ialah 6 unit. Okey. Jadi, cara kita nak keluarkan maklumat adalah PA sama dengan 6. Macam tu cara kita keluarkan maklumat dulu. Okey, kemudian sekejap Jadi kita nak teruskan, kita kena buat macam ni supaya awak mudah nak buat. P ni kan awak letak titik dia siap-siap. Disebabkan P tu yang bergerak, jadi kita tak tahu titik P. Yang ni gambar ni tak ada kaitan sebab cikgu tersalah letak gambar ni dekat sini. Dia tak ada kaitan. So, P adalah X, Y. Itu adalah titik P. Sebab dia yang bergerak, jadi kita tak tahu titik tu berapa. Jadi kita bagi dia titik X, Y. So, ini dia dah bagi 4, negatif 3. So, kita dah tahu tadi kita kena guna formula jarak. R sama dengan punca kuasa X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Ini adalah formula jarak. Jadi, R ni apa? R ni adalah dia punya radius tau. Radius. So, ada titik A kat sini. Titik A itu adalah 4, negatif 3. So, ada satu lagi titik P, dia bergerak dengan keadaan sama mengelilingi titik A. So, ini yang kita katakan P kat sini. So, R tu mana kat sini? Inilah kita kena guna formula jarak. R, radius. So, dia membentuk satu bulatan lah dekat situ. So, kita nak guna formula tu, terus je X tolak dengan X yang kedua. Okey, so X tolak 4 kuasa 2 tambah Y tolak jadi tambah lah. So, Y tambah 3 kuasa 2 sama dengan 6. So, ini pindah sebelah jadi 36. Kemudian kita kembangkan satu-satu. So, X kuasa 2 adalah X kuasa 2
Lepas tu X darab 2, darab 4, darab 2. Jadi negatif 8X tambah 16 tambah Y kuasa 2. Y kuasa 2 tambah Y darab 3 darab 2. Kenapa? Tambah 9. Apa? Apa-apa awak cakap? Sampai sini faham tak? Faham Okey, kemudian barulah kita pindahkan ke sini. Kita kena jadikan dia sama dengan kosong. So X Allah Akbar. Jadi X kuasa 2 tolak 8X tambah Y kuasa 2 tambah 6Y. Kemudian negatif 16 tambah 9 tolak 36. Dapatlah jawapan negatif 11 sama dengan kosong. Cara nak keluarkan maklumat ke atas ni faham tak? Jelas? Nak masuk dalam formula okey? Kembangkan okey? Okey, kalau tak ada apa-apa nak tanya, cikgu teruskan Kita pergi pada contoh 15. Dia kata cari persamaan lokus. Okey, nampak persamaan lokus, confirm kena guna formula jarak. Dan dia kata titik Q bergerak. Okey, titik Q ni confirm dia adalah XY. Sebab dia yang bergerak, jadi dia akan jadi XY. Supaya titiknya dari titik A dan titik B adalah sama. Okey, so cara kita nak keluarkan, kita kena buat macam ni lah. Sebab Q yang bergerak, jadi Q A sama dengan QB. Sebab dia kata sama kan. Jadi Q ni dia gerak daripada A, dia gerak daripada B. Macam ni lah gambar rajahnya, dia sama. Sampai sini jelas tak? Cara nak keluarkan maklumat daripada soalan. Okey, kemudian macam cikgu kata tadi, kalau kita tak nak buat silap, kita letakkan siap-siap. Titik Q adalah XY. Titik A adalah 2, 3. Titik Q XY. Titik B adalah 6, 9. Okey. So, kemudian jangan lupa kita kena guna formula jarak. X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okey, so dia akan ada kiri kanan lah. Sama dengan punca kuasa satu lagi. So, kita akan selesaikan X dulu. Jadi, X tolak 2 kuasa 2 tambah. Kita selesaikan Y pula. Y tolak 3 kuasa 2. Sama juga sebelah sini. X tolak 6 kuasa 2 tambah Y tolak 9 kuasa 2. Sampai sini boleh kan? So, kita kuasakan 2 kedua-dua belah. So, akan terhapuslah punca kuasa tu. Jadi, kita akan kembangkan macam biasa. Jadi, X kuasa 2 tolak 4X tambah 4 tambah Y kuasa 2 tambah 6Y tambah 9 sama dengan X kuasa 2 tolak 12X tambah 36 tambah Y kuasa 2 tolak 18Y tambah 81. Kemudian kita tahu kalau kita pindahkan X dengan X ni terhapus lah. Dia pindah sini jadi hapus. Y pun sama kan. Jadi kita salin apa yang tinggal. Negatif 4X. Kemudian ni dibawa sebelah. Tambah 12X. Tambah 6Y. Ni bawa sebelah. Tambah 18Y. So, kita susun nombor pula. Tambah 6.
Tambah 4 tambah 9 sama dengan nombor ni dengan nombor ni dibawa sebelah, dia jadi tolak 36 tolak 81 sama dengan kosong. So kita tekan kalkulator. 4 tambah 9 tolak 36 tolak 81. So dapat jawapan ada yang tersilap ke cikgu buat? Sekejap. 4 tambah 9 oh betul lah, negatif 104. Okey, negatif 4 tambah 12 8x. Lepas tu tambah 6 dan 24 y. Okey. Dalam soalan geometri koordinat, kalau awak biar jawapan awak dalam keadaan macam ni, awak tak akan dapat markah akhir. Sebab dia masih lagi boleh dikecilkan. So awak kena kecilkan menggunakan formula sifat 4 lah. So 8 bahagi 4 2x, 24 bahagi 4 6y. Tolak 104 bagi 4 bagi 4 dapat jawapan 26. Cikgu, kalau pakai CV8 boleh ke cikgu? Kejap, sorry ada silly mistake dekat sini. Ni tolak ni. Korang pun tak perasan cikgu buat silly mistake ni kan? Tolak. So tolak dapat 12. Bagi sifar 8 boleh je, tapi masalahnya 104 tak boleh bagi dengan 8. Dia jadi perpuluhan. Sekejap boleh lah. Boleh kecil lagi. Tapi masalahnya 3 ni tak boleh bagi dengan sifar 4. Sifar berapa? 8 kan tadi? 12 tak boleh bagi dengan 8. Kan? Betul tak? Dia ada perpuluhan. So tak boleh. Kita nak kena kecilkan tu, kita tak nak kecil, tak boleh ada perpuluhan. Tak boleh ada pecahan. Tak boleh ada pecahan lah. Jelas tak Syami? Syami kan tanya tu. Jelas cikgu. Okey. Okey, kalau tak ada soalan lagi, cikgu akan teruskan lagi. Habis ni yang terakhir ada soalan? Yang atas tu kenapa cikgu kuasa duakan? Apa maksud cikgu? Cikgu kuasakan duakan. Cikgu kuasa duakan sebab cikgu nak hilangkan punca kuasa. Tapi boleh je kalau awak tak nak kuasa duakan, awak pindahkan punca kuasa ni ke sebelah. Jadi kuasa 2 juga kan? Betul tak? Macam ni kan? Awak ada punca kuasa A sama dengan punca kuasa B. So punca kuasa ni awak pindah sebelah, dia akan jadi A sama dengan dalam kurungan punca kuasa B kuasa 2. So dah terhapus juga kan? So tinggal jelas tak? So boleh sama ada awak nak buat macam tu, awak pindahkan punca kuasa, ataupun awak kuasakan 2 ke dua-dua belah. So terhapuslah dia punya punca kuasa. Jelas tak? Okay, ada lagi soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada, cikgu teruskan contoh terakhir dalam bab ini. Dan dah habis bab ni. Cikgu ajar. Habiskan soalan ini. Okey, dia kata titik P bergerak. Okey. Titik P. Okey, dah confirm lah kalau dia yang bergerak, jadi dia adalah XY lah kat dia. Dan dia kata bergerak dari titik S dengan titik T dengan nisbah 2:1. So maksudnya kat sini PS2 PT1. Sebab P yang bergerak kan. So PS dengan PT. Cari persamaan lokal. So persamaan lokal tentu kena guna formula jarak. Okey, cikgu tak nak guna yang nampak complicated yang buku teks punya. So cikgu akan buat macam ni lah. Kita dah tahu tadi kita dah tahu PS
per PT sama dengan 2/1. So, kita darab siap-siap. Darab siap-siap. Jadi, PS sama dengan 2 PT. Barulah kita masukkan dia punya titik dia. P tu yang bergerak, jadi dia adalah X, Y. S kita adalah 1, 2. Lepas tu P adalah X, Y dan T kita adalah 4, -1. Jadi kita masuk je dalam persamaan kita. Kita ada punca kuasa sebelah kiri. 2 tu masih ada 2. Sebab 2 yang punca kuasa tu yang kat sini. Punca kuasa macam tu. So kita masuk macam biasa balik. X, X. So X tolak 1 kuasa 2 tambah Y tolak 2 kuasa 2. Kemudian kita sambung pula dekat sini. X tolak 4 kuasa 2. Kemudian tambah Y tambah 1 kuasa 2. Sampai sini jelas tak? Okey, so kita kuasakan 2. Cikgu malah nak pindah macam tu. Jadi cikgu kuasakan 2 kedua-dua belah. So, dah terhapuslah dia punya punca kuasa. Kat sebelah sini punca kuasa dia terhapus. Jadi cikgu boleh terus kembangkan dia. Jadi X kuasa 2 tolak 2X tambah 1 tambah Y kuasa 2 tolak 4Y tambah 4. Sama dengan, jangan tersilap, 2 ni perlu dikuasakan 2 juga. So 2 kuasa 2 4. Barulah kita kembangkan dia. X kuasa 2 tolak 8X tambah 16 tambah Y kuasa 2 tambah Y tambah 1. So kita darabkan dulu sebelah kat sini. Kita darabkan dulu 4X kuasa 2 tolak 32X tambah 64 tambah 4Y kuasa 2 tambah 4Y tambah 4. Okey, kemudian kita pindahkan semuanya ke sini. So, dia akan jadi kosong sama dengan susun siap-siap lah. 4X kuasa 2 tolak X kuasa 2 tolak 32X tambah 2X tambah 4Y kuasa 2 tolak Y kuasa 2 tambah 4Y tambah 4Y tambah 64 tambah 64 tolak 4 tolak 1. So kita dapat 3X kuasa 2 tolak 30X tambah 3Y kuasa 2 tambah 8Y tambah 63. So dibagi dengan Sefe 3 kat sini. Tapi kenapa 8Y ni? Kan boleh bagi 3 kejap ya. Mungkin ada tersilap cikgu buat kat sini. Oh, sini, ya Allah. Korang kalau tak cikgu buat salah tak nampak kan ni? Y darab 1 darab 2 dia jadi 2Y. So kat sini ada 12 lah. So boleh dia bahagikan dengan 3 semua sekali. So kosong sama dengan X kuasa 2 tolak 10X tambah Y kuasa 2 tambah 4Y tambah 21. Okey, itulah jawapan kita. So kita dah habis untuk geometri koordinat hari ini. Sampai setakat ini jelas tak? Ada soalan nak tanya? Cikgu bagi masa tengok ada tak soalan nak tanya.
Okey, kalau tak ada soalan nak tanya, cikgu nak tunjuk satu contoh soalan SPM yang melibatkan kesemua konsep yang awak belajar dalam geometri koordinat. Okey, kita tengok soalan 2004. Okey, ini adalah satu soalan kertas 2. SPM 2004 Rajah menunjukkan garis lurus CD yang bertemu dengan garis lurus AB DD. Sisi titik C terletak pada paksi Y. Okey, so kalau dia terletak pada paksi Y, salah satu titik kita dah tahulah, iaitu kosong. Y kita tak tahu. Okey, kemudian dia kata tuliskan persamaan AB dalam bentuk pintasan. Okey, ingat lagi bentuk pintasan adalah X bahagi A tambah Y bahagi B sama dengan 1. So, soalan A itu X bahagi, apakah pintasan A dia? 9. Tambah Y bahagi pintasan Y dia adalah negatif 6. So, kita tak tulis macam ni. Kita tulis macam ni. Tolak 6 sama dengan 1. Dapatlah jawapan untuk soalan A. Untuk soalan B, dia beri 2 AD. Okey, untuk corak macam ni kan, yang ni awak dia bukan dalam keadaan nisbah, jadi kita kena tukar dulu dalam keadaan nisbah. So itu adalah persamaan. Jadi bahaya kalau awak ingat AD tu adalah nisbah dia 2. Tak jadikan dalam bentuk nisbah dulu, iaitu 2 ni dipindahkan ke sebelah, dia akan jadi AD DB pindah kat sebelah sini, bahagi DB sama dengan 1/2. Macam tu cara nisbah pindahkan dia. So bermakna AD adalah 1 dan DB adalah 2. Jadi D tu kita tak tahu, so kita guna formula tembereng garis. Pastikan titik tengah berada di paling hujung. So XY untuk titik D sama dengan, ingat kita kena silangkan dia. Nampak tak? Okey, silangkan dia. Jadi kita selesaikan yang X dulu. Jadi 2 darab 0, kemudian 1 darab 9. 2 darab 0 tambah 1 darab 9 bahagi dengan 2 tambah 1. Kemudian kita selesaikan Y pula. 2 darab negatif 6 tambah 1 darab 0 bahagi 2 tambah 1. So dapat jawapan 9 bahagi 3 3, negatif 12 bahagi 3 negatif 4. Dapat soalan B. Untuk soalan C pula, cikgu padam tak berapa nak nampak nanti. Okey, diberi CD berserenjang dengan AB. Okey, kita nampak berserenjang. Apa maksud berserenjang? Kita dah tahu. Apa maksud berserenjang? Siapa ingat? M1, M2 Betul. M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Okey, so kita kena carilah kita dah tahu kat sini kan, AB ni kita tak boleh tahu M dia. So kita kena cari MAB dulu, sebab soalan minta CD kan. Soalan minta CD, so kita tak tahu dekat CD ni apa. Kita boleh cari daripada MAB. So MAB adalah sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Boleh juga guna formula ni So jadi negatif 6 bahagi 9, dapatlah jawapan negatif 2/3. So itu adalah untuk MAB, untuk garisan ni. So untuk dapatkan garisan CD, apa kita buat? Kita kena guna M1 M2 darab negatif 1. M1 darab M2 sama dengan negatif 1. So M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Jadi 2/3 darab M2 sama dengan negatif 1. M2 sama dengan negatif 3/2. Darab 3 bahagi dengan 2.
So dapatlah dia punya M. Okey, sebelum ni cikgu pernah bagi tahu kan, kalau kita salah satu titik kita tahu, kita boleh masuk dalam persamaan, betul tak? Tapi masalahnya, kita punya persamaan untuk CD itu kita tak tahu. Jadi kita kena cari dulu. So baru kita dapat dia punya M. Jadi kita kena masukkan dalam dia punya persamaan. So Y sama dengan negatif 3/2X tambah C. So awak boleh masukkan titik apa nak masuk kat sini. Dia kena masukkan titik dekat sini. Titik apa nak masuk? Syarat titik yang awak nak masuk itu, dia mesti titik itu berada di atas garisan. So awak sekarang tengah cari titik CD ni. So awak boleh sama ada nak guna titik C atau titik D sahaja dimasukkan ke dalam persamaan itu. Sebab syarat nak masukkan titik, mesti titik itu berada di atas persamaan awak. So disebabkan kita tak tahu titik C, so kita masuk titik D lah. Titik D kita masukkan. Jadi titik D kita dah cari tadi, 3 negatif 4. So negatif 4 sama dengan negatif 3/2 darab 3 tambah C. So negatif 4 tambah 9/2 tambah C. Negatif pindah sebelah jadi tambah ya. So 3/3 adalah 9/2. So dia akan jadi tambah 9/2 lah. Jadi C dapatlah 1/2. So kita tak perlu cari lagi C kat situ, sebab memang C itu adalah pintasan Y. Jadi dapatlah jawapan untuk soalan C. Jelas tak konsep? Ada soalan nak tanya? Macam confused ke konsep kat mana-mana? Okay, kalau tak ada confused, jadi nanti cikgu akan bagi, cikgu nak tengok sama ada awak faham ke tidak. So cikgu akan bagi soalan inilah, soalan SPM dulu dengan awak besok. Okay. Sebelum cikgu habiskan, cikgu nak satu orang buat rumusan apa kita belajar hari ni. Tadi last lelaki belum jawab lagi. Cikgu nak Zaim, boleh tak Zaim bagi tahu cikgu apa kita belajar hari ni, Zaim? Apa yang awak belajar hari ni? Pasal luas poligon. Okey, luas poligon. Luas poligon ada apa? Kita belajar tentang formula untuk Luas poligon. ialah segitiga dengan Segitiga dengan peta. Okey, apa yang awak faham bila kita nak buat formula dia? Kena cari koordinat setiap bucu. Okey, koordinat setiap bucu. Lepas tu? Lepas tu masukkan dalam formula. Okey, lepas tu apa syarat kita masuk dalam formula tu? Kena susun dulu titik tu. Kalau kita mula dari titik A, kena akhir So maksudnya susun apa? Susun ikut koordinat. arah. Susun ikut arah jam atau lawan jam. Ingat tak? Lepas tu apa syarat lagi? Kalau guna titik A, mesti Kalau guna titik A, mesti akhir dengan titik A. akhir dengan titik A. Okey. Itu adalah syarat untuk dalam luas poligon lah. Lepas tu awak belajar apa? Persamaan lokus.
Okey, persamaan locus. Apa yang belajar dalam persamaan locus tadi? Pasal formula jarak. Guna formula jarak. Guna formula jarak. Ingat lagi formula jarak? Ingat. Apa formula dia? X1 tolak X2 kuasa 2. Lepas tu? Tambah Y1 tolak Y2 kuasa 2. Okey, bagus. Okey. Sampai sini saja. Terima kasih Zaim. Okey. Boleh tutup kelas tak Rizul?